Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, berita terkini ya yang baru kita terima. Ya, hari ini telah pun disahkan Cikgu Bat ditahan dan kini ya disambung reman untuk siasatan ya apabila beliau menyebarkan maklumat sulit. Jadi sahabat semua, karena keterdesakan menjadi hero ya dan sanggup ya membuat pendedahan, sedangkan maklumat itu sulit dan sedang ya dalam pemerhatian dan juga penyiasatan oleh pihak berkuasa. Tapi beliau pula dengan tidak bertanggung jawab ya membuat pendedahan sebegitu rupa, akhirnya membawa padah kepada diri sendiri. Jadi ini adalah satu kesalahan besar sahabat-sahabat semua. Ya, jadi saya ingin berikan perkongsian ya bersama dengan Anda berkaitan dengan isu ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Cikgu Bat direman, polis siasat bagaimana dokumen sulit diperoleh. Siapakah dalang yang memberikan kepada Cikgu Bat ini? Adakah ia diberi oleh seseorang ataupun dicuri maklumatnya? Itu yang menjadi siasatan ya kepada perkara ini. Jadi Mahkamah Majisteri Putrajaya pagi ini membenarkan perintah reman selama 2 hari terhadap aktivis politik Badrul Hisham Shahrin yang disiasat berhubung pendedahannya mengenai dakwaan rasuah membabitkan seorang pegawai Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Peguamnya Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, alih jawatan kuasa penerangan parti bersatu itu disiasat mengikut Seksyen 203A Kanun Keseksaan, Seksyen 8 Akta Rasuah Rasmi, Rahsia Rasmi, dan juga Seksyen 233 Komunikasi dan Akta Multimedia 1998. Katanya polis meminta perintah reman 4 hari tetapi mahkamah hanya memberikan 2 hari. Jadi Badrul akan ditahan reman sehingga esok dan dia akan dibebaskan jika tiada permohonan reman lanjutan, katanya kepada Malaysia Kini. Rafiq juga berkata polis menahan aktiviti itu sejurus selepas dia membuat laporan di IPD pejabat polis daerah IPD Putrajaya berhubung dakwaan rasuah itu semalam. Sementara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur Rusdi Muhammad Isa berkata polis sedang menyiasat bagaimana Badrul memperoleh dokumen itu. Dia telah direman selama 2 hari. Jadi kita akan lihat sama ada kita boleh menyelesaikan siasatan kita dalam tempo itu. Jika perlu, kita akan memohon lanjutan reman, katanya dipetik Akhbar News Straits Times. Facebook pada 22 Julai lalu Badrul menyiarkan dokumen sulit itu di Facebook yang didakwanya diterimanya pada 15 Julai lalu. Dokumen itu didakwa ditandatangani oleh Panglima TLDM Abdul Rahman Ayub, dialamatkan kepada Menteri Pertahanan Muhammad Khalid Nordin, Panglima Angkatan Tentera Malaysia dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ia didakwa mengandungi aduan mengenai calon pilihan pihak tertentu untuk menggantikan Rahman yang akan bersarah tidak lama lagi. Badrul mendakwa dokumen itu menunjukkan bagaimana individu itu terbabit dalam beberapa kes rasuah termasuk perjanjian pemerolehan bernilai RM45 juta. Jadi pada 24 Julai lalu Badrul mendakwa dia menerima ugutan berhubung pendedahannya. Dan pemimpin bersatu kemudian berkata dia telah menyerahkan semua dokumen berkaitan kepada pengurusi jawatan kuasa kira-kira wang negara iaitu PSC. Ya, dan pada 26 Julai dia berkata sekumpulan anggota polis mengunjungi kediamannya untuk meminta dia hadir di IPD Putrajaya. Itu antara kronologi ya kejadian. Dan apa yang berlaku sekarang ini adalah pihak polis sedang menyiasat ya dari mana Cikgu Bat ini mendapatkan dokumen itu. Soalnya adakah dalang ya di dalam TLDM itu yang menyerahkan dokumen itu ataupun dokumen itu dicuri atau sebagainya. Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Tapi akhirnya sahabat semua, kerana mahu untuk bertindak sebagai hero, mahu dianggap hero, membawa padah kepada dirinya sendiri. Ya, kerana mungkin perkara itu belum pun disahkan. Mungkin juga pihak TLDM sedang melakukan penyiasatan kepada dakwaan tersebut. Ya, jadi kerana ia didedahkan tanpa ya dan juga dokumen itu dianggap sebagai dokumen sulit, jadi akhirnya membawa penahanan reman ya kepada Cikgu Bat ini. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Anda berikan di dalam komen anda ya, di dalam ruangan komen. Alright, so sebelum saya akhiri, kenyataan terkini ya daripada Perdana Menteri kita, hilangkan salah faham terhadap Islam. Apa maksud Perdana Menteri kita ya dalam kenyataannya ini?
Jadi sesi libat urus antara umat Islam dan yang lain perlu diadakan bagi membolehkan masyarakat memahami antara satu sama lain dan mengelakkan salah faham yang membawa kepada Islamofobia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar berkata zaman pasca penjajah barat masih mengekalkan ajaran lama mereka dan maka oleh yang demikian salah faham, maklumat yang salah dan penolakan kepada yang lain yang kemudiannya diistilahkan sebagai Islamofobia. Jadi tambah Datuk Seri lagi, bagaimana anda bertahan dan hidup dalam masyarakat berbilang kaum, berbilang agama di Malaysia dan mengelak membincangkan agama, budaya, tamadun lain dan kemudian menuntut supaya barat memahami kita. Jadi kita fikir sesi libat urus diperlukan untuk membolehkan orang lain memahami kita dan untuk kita memahami mereka, katanya ketika berucap pada satu persidangan pemikiran dan tamadun Islam sedunia yang ke-7 ya, berdiri sama umat Islam dan kemanusiaan sejagat di Ipoh, Perak hari ini. Perasmian persidangan itu disempurnakan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan juga Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad. Dan sementara itu Perdana Menteri menggesa umat Islam memahami konsep Lazatul Marifah yang membawa maksud perkongsian ilmu, pembelajaran dan keilmuan. Katanya, anda mau mendapatkan yang terbaik untuk memahami dan menghayati sebagaimana kita telah memahami perintah Al-Quran menggunakan istilah yang sangat relevan dan terminologi berkaitan bukan saja toleransi tetapi litarafu, iaitu belajar dari satu sama lain, memahami satu sama lain dan menerima perbezaan, katanya. Jadi Datuk Seri juga menambah, pandangan saya kita mesti mempunyai keberanian dan keyakinan untuk meneruskan wacana semangat Lazatul Marifah untuk memahami, menghayati dan menyedari bahawa ini keperluan untuk mencapai bukan sahaja keamanan dan kemakmuran, malah kelestarian melalui wacana pemikiran, kata beliau. WCIT merupakan satu program anjuran Perak dan dianjurkan oleh Universiti Sultan Azlan Shah sejak 2012 disertai peserta dari lebih 21 negara. Persidangan 3 hari yang bermula hari ini bertujuan menyediakan platform dan saluran untuk pemimpin serantau dan antarabangsa, cendekiawan, intelektual, profesional serta orang ramai menyuarakan pandangan mereka dalam pertukaran idea yang dinamik bagi menangani masalah kontemporari sebenar yang mempengaruhi dunia masa kini. Jadi itu antara mesej ya yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya ya satu pencerahan yang mantap ya daripada Perdana Menteri kita. Dan sekali lagi sahabat semua, kembali kepada perkara yang pertama, Cikgu Bat kini ditahan dan juga disambung reman 2 hari lagi dan mungkin juga tahanan reman akan ditambah untuk menyelesaikan siasatan. Itu antara kenyataan daripada pihak berkuasa. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.